kita sudah confirm yang pesakit itu ada multiple myeloma. Kita juga telah buat ujian untuk memastikan risiko manakah pesakit itu. Jadi selalunya daripada maklumat-maklumat yang kita ada ini, kita boleh berbincang dengan pesakit tentang rawatan yang kita perlu buat. Dalam merawat pesakit-pesakit multiple myeloma ini, dia ada dua peringkat. Pertama ialah untuk menangani gejala-gejala awal yang menyebabkan pesakit itu datang jumpa kita. Contohnya, kalau pesakit itu ada anemia, maknanya kita kena buat rawatan untuk anemia itu dulu. Selepas kita dapat mengawal penyakit itu pada peringkat awal, kita teruskan rawatan kita untuk membunuh klon kanser myeloma tersebut. Jadi ada dua peringkatnya. Pada peringkat awal ini banyak bergantung kepada gejala yang pesakit itu ada. Contohnya kalau dia ada kalsium tinggi, kita kena bagi rawatan untuk mengurangkan kalsium, selalunya menggunakan steroid, menggunakan bisphosphonate dan juga menggunakan jika perlu kita terpaksa masukkan pesakit itu dalam wad untuk diberi banyak air untuk mengurangkan gejala daripada ketinggian kalsium. Kerana ketinggian kalsium ini boleh membuat banyak-banyak gejala, kerosakan buah pinggang dan juga membuat pesakit itu mendapat sawan. Jadi antara perkara lain yang kita kena lihat ialah sama ada pesakit itu ada anemia atau tidak, ada kesakitan pada tulang atau tidak. Jadi kita perlu rawatan transfusion ataupun beri rawatan pada pesakit tersebut. Sekiranya ada patah tulang, maka pembedahan mungkin perlu, dan sekiranya ada plasmacytoma ataupun kebengkakan, mungkin kita perlu berikan radioterapi di tempat-tempat yang sakit tersebut. Jadi selalunya pada peringkat awal ni kita akan berikan sedikit steroid yang boleh mengurangkan kalsium, yang boleh mengurangkan kesakitan pada pesakit, dan pada peringkat awal dapat mengurangkan klon yang mempunyai kanser tersebut. Jadi pada peringkat-peringkat tertentu kita mungkin memerlukan dialisis sekiranya terdapat kerosakan pada buah pinggang. Radioterapi juga perlu sekiranya ada patah tulang ataupun ketumbuhan tulang pada tempat-tempat tertentu yang menyebabkan sakit. Dan bisphosphonate yang saya sebutkan tadi tujuannya untuk mengurangkan kalsium dan menguatkan tulang. Jadi dari segi rawatannya, kalau kita nak rawat klon kanser tersebut, kita rawat secara 3 peringkat seperti yang saya terangkan dahulu: induction, consolidation dan maintenance. Jadi dari segi inductionnya ini, kita bergantung kepada sama ada pesakit itu adalah seorang calon untuk pembedahan susun tulang atau tidak. Selalunya pembedahan susun tulang kita lakukan pada pesakit yang kurang daripada umur 65 tahun, yang tidak ada mempunyai penyakit lain yang serius seperti penyakit jantung dan juga penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis itu semua. Tetapi kalau pesakit itu ada kegagalan buah pinggang, dia tidak semestinya kita tidak transplant dia, sebab ada kemungkinan kegagalan buah pinggang itu disebabkan oleh myeloma. Jadi kita masih boleh pertimbangkan mereka untuk dibuat pembedahan susun tulang nanti. Jadi rawatannya agak berbeza kerana mereka yang tidak menjadi calon untuk pembedahan susun tulang, selalunya kita bagi kemoterapi. Kemoterapi ni kalau kita bagi, kita dapat rosakkan susun tulang kita. Jadi kemungkinan untuk kita dapat keluarkan klon yang elok untuk diberi semula pada pesakit itu agak kurang. Jadi kalau pesakit itu agak muda, kita tidak gunakan kemoterapi pada peringkat awal. Sebaliknya, kita menggunakan teknik lain yang kita akan huraikan di sini. Jadi dari segi rawatannya, kita sebenarnya ada banyak option. Jadi kalau kita tengok dalam jadual ini agak mengelirukan, tapi saya nak simpulkan kepada optionnya untuk pesakit-pesakit kita pada peringkat awal. Kita ada 5 cara untuk merawat. Kita tidak perlu pakai semua, selalunya saya menggunakan sama ada 2 ataupun 3 daripada pilihan tersebut. Jadi pilihan pertama ialah steroid. Selalunya dia merupakan rawatan anchor, jadi kita tidak ada pilihan lain. Semua pesakit myeloma memerlukan steroid sebagai sebahagian daripada rawatan mereka. Kedua ialah proteasome inhibitor. Ini adalah rawatan yang penting yang telah menukar landscape rawatan myeloma kita. Ia mula diperkenalkan pada penghujung tahun 90-an, dan sejak daripada itu pesakit kita yang prognosisnya dahulu teruk, rawat dengan menggunakan proteasome inhibitor ini, maka rawatan ini telah berjaya memanjangkan jangka hayat pesakit kita. Dan kalau kita gunakan betul-betul, ada juga pesakit yang mendapat
respon yang bagus di mana penyakit ini tidak datang semula langsung. Jadi itu pilihan kedua yang selalunya jadi pilihan yang kita gabungkan dengan steroid. Yang ketiga ialah kemoterapi. Selalunya kita cuba elakkan, tetapi mungkin sebabkan kos ataupun sebab dia mudah sebab kemoterapi ini tak semestinya dia cucuk, mungkin ada ubatnya. Jadi kita boleh gunakan dia sebagai suplemen kepada rawatan yang lain. Yang peringkat keempat ialah novel treatment. Novel agent yang kita ada seperti lenalidomide dan juga thalidomide banyak digunakan sekarang. Tapi dari segi optionnya kita tengok sama ada kita gabungkan dengan lain atau tidak, kerana dengan menggunakan ia sahaja ia tidak begitu berkesan. Akhir-akhir ini kita dapat satu lagi kumpulan ubat yang kita panggil monoclonal antibody. Ini agak baru dan juga agak mahal dan selalunya saya gunakan pada peringkat relapse. Dari segi pilihannya, saya akan berbincang dengan pesakit saya kerana semua option yang kita ada ini memang ada dia punya kebaikan, ada keburukannya. Jadi sebagai contoh, kita boleh menggunakan kombinasi proteasome inhibitor Velcade, kita boleh menggunakan oral chemotherapy tablet, cyclophosphamide, dan juga kita gunakan steroid dalam bentuk dexamethasone. Ini adalah satu pilihan yang selalunya cukup bagus dan kiranya dia pesakit itu dapat respon daripada kombinasi ini, kita dapat transplant dia kemudian. Jadi selalunya rawatan ini kita bagi seminggu sekali. 4 minggu merupakan satu cycle. Kita akan bagi 4 hingga 6 cycle sebelum kita transplant. Jadi dia boleh diberi di outpatient saja, tak perlu masuk ke dalam ward. Contoh kombinasi yang lain ialah Velcade, iaitu proteasome inhibitor, thalidomide, novel agent, dan juga steroid. Ini pun satu pilihan yang tidak salah Dan kombinasi lain seperti kalau ni pesakit tu mempunyai duit yang lebih sebab Revlimid ni sangat mahal. Ini pun kombinasi yang agak bagus. Kombinasi ini kita panggil VRD, yang sebelum ini VTD, sebelumnya VCD. Kebanyakan pesakit saya banyak menggunakan VCD Dan seterusnya, sekiranya pesakit itu bukan calon untuk pembinaan susun tulang, kita menggunakan Melphalan. Melphalan ini adalah tablet yang dapat mengawal makluman dengan baik. Tetapi masalahnya sekiranya kita guna Melphalan, kemungkinan untuk kita mendapat sum-sum tulang untuk diberi semula pada pesakit untuk transplant nanti agak kurang. Jadi kita cuba elakkan Melphalan kepada pesakit-pesakit yang mempunyai option untuk pembinaan sum-sum tulang. Jadi kalau kita ingin menggunakan Melphalan, kita boleh menggunakan Melphalan, Velcade, dexamethasone, ataupun selalu yang saya pakai ialah MPT, iaitu Melphalan, steroid dan juga novel agent. Tablet saja, pesakit itu boleh ambil dan cuma datang berjumpa saya mungkin sebulan sekali ataupun 2 kali sebulan. Jadi kalau kita lihat semula, memang ada banyak option yang kita boleh mulakan Kita gunakan 2 ataupun 3 daripada option 5 option yang kita ada tadi, dan selepas kita dapat mengawal pesakit itu peringkat-peringkat awal, maka kita akan terus kepada proses pemindahan susun tulang autologous, bermakna ia diderma oleh pesakit itu sendiri. Mengapa autologous transplant ini penting? Ia sebenarnya akan membolehkan kemungkinan untuk penyakit itu datang semula selepas kita bagi induction itu, dia dapat mengawal penyakit itu dengan lebih lama. Selalunya dia akan meninggikan jangka masa di mana penyakit itu akan datang semula selepas induction selama 20 hingga 30%. Bermakna sekiranya kalau kita pakai induction saja, kemungkinan selepas 2 tahun penyakit itu datang semula. Tapi kalau kita dapat menggunakan autologous transplant dengan baik, ada kemungkinan dia akan hilang mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun. Jadi ada banyak advantage menggunakan teknik pembinaan susun tulang ini. Tetapi ia masih lagi mempunyai risiko untuk relapse. Jadi untuk maintenance, untuk menghalang penyakit ini pada relapse, selalunya selepas transplant saya akan memberi novel agent kepada pesakit saya selama 2 tahun. Lain doktor menggunakan teknik yang lain tidak salah Jadi ini sebagai contohnya saja. Jadi ini peringkat maintenance selepas kita sudah bagi rawatan sum-sum tulang tersebut. Jadi sekiranya pesakit itu bukan calon untuk pembinaan sum-sum tulang, selalunya kita akan bagi induction dan kita akan terus kepada maintenance sahaja. Jadi selepas maintenance ini kita kena tunggu dan lihat. Jadi masalahnya
rawatan kita sekarang ini hanya boleh mengawal penyakit ini. Dia memang kita mungkin dapat mengawal selama 2 tahun, 6 tahun, 10 tahun, tetapi untuk cure-nya mungkin kita belum dapat. Jadi kita mesti ada satu plan ya sekiranya penyakit itu datang semula. Jadi untuk relapse selalunya kita menggunakan sama ada monoclonal antibody. Untuk saya banyak menggunakan daratumumab. Kita juga boleh menggunakan second generation protease inhibitor seperti carfilzomib ya, dan juga second generation novel agent seperti pomalidomide. Jadi menggunakan ubat-ubat baru ini dia tidak murah, dan alhamdulillah sekarang ni kita ada beberapa ujian klinikal yang kita dapat gunakan pada pesakit kita semasa mereka berada di peringkat relapse untuk kita buat kajian supaya kita dapat memanfaatkan pesakit-pesakit kita di masa akan datang. Jadi sudah panjang lebar saya bercerita ini. Sebenarnya rawatan myeloma dari segi pada peringkat awal, dari segi diagnosisnya dan juga dari segi rawatan pada peringkat lanjut memerlukan khidmat pakar. Dia bukannya boleh dibuat oleh doktor-doktor yang tidak terlatih dalam bidang ini. Jadi sekiranya anda ingin membuat penyiasatan lanjut dan juga ingin mendapat maklumat lanjut tentang penyakit ini, sila berhubung dengan doktor anda dan jangan segan untuk berhubungan saya di dalam Facebook ataupun layari website saya. Sekian, terima kasih.